dihormati Tuan Pimpinan, yang dihormati Tuan Ketua Kampung, dan yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah muliakan kepada kita sebesar-besar nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan mudah-mudahan sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini bukanlah saya nak mengajar tuan-tuan, nak berceramah jauh sekali. Cuma saya nak ajak ingat mengingat di antara satu sama lain, terutamanya nak mengingatkan telinga yang paling dekat dengan mulut saya, iaitu saya sendirilah ya. Ya, terutamanya yang banyak kelemahannya dan banyak kejahilannya. Ya, mudah-mudahan kita dapat ingat mengingat di antara satu sama lain yang memberi manfaat bagi orang-orang mukmin. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Pada malam ini saya ingin menyentuh iaitu berkenaan jalan-jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita dalam beramal ibadah kita tidak ada cutinya, ya. Berbeza dengan yang lain. Kalau contohnya minggu yang lepas hari Ahad, ya, hari Ahad ya. Yang bola menang hari apa? Bola menang hari apa tu? Lupa saya, Hari Ahad kan? Hari Ahad tak kerja, ya, kerana cuti peristiwa bola menang. Johor lawan Terengganu 3-1 tak silap saya, ya. Saya pun tak tengok masa tu, tahu keputusan saja, ya. Cuti, yang kerja kaki tangan kerajaan cuti, yang budak sekolah pun cuti. Tapi adakah kita beramal ibadah ni ada cuti-cutinya? Hari Sabtu kita cutilah, tak sembahyang, melakukan maksiat. Adakah begitu? Tidak ada. Selagi hayat di kandung badan, yang masih lagi kita bernyawa, tiada cutinya kita beramal ibadah. Melainkan ada 3 golongan, ya, terangkat, ya, daripada penanya untuk menulis, terlepas daripada tuntutan untuk melakukan perintah Allah. Ada 3 golongan saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terlepas, tersenarai dalam 3 golongan ini, maka cutilah dia beribadah, ya. Tapi kalau tak tersenarai dalam 3 golongan ini, maka beramal ibadahlah seterusnya. Yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pena ataupun pencatat amal akan diangkat dari 3 orang ini, ya. Maksudnya tiada tertuntut tanggungjawab untuk melakukan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah. Yaitu pertamanya yang terangkat akan penanya an-naimil hatta yastaiqiz. Ya, ini orang yang tidur sampailah dia bangun. Ya, orang yang tidur sampai dia tangi. Contohnya tuan-tuan boh, kenapa awak ya orang kepenak pilek yang barang lepas asar patutnya ojo turu, taklah haram, makruh kita tidur lepas asar, ya. Lagi-lagi tiada musabab,
Ya, kalau ada musababnya haruslah tuan-tuan. Lepas asar terturun, tertidurlah sampai maghrib, sampai isyak, sadare pukul 6 isuk. Oh ya, turunnya lepas asar pukul 5.30 turu sampai 6 isuk ke sadar. Maka tertinggallah solat maghrib, betul? Maka tertinggallah solat isyak sebab masuk subuh 5.52 contohnya. Dah pukul 6. Ya dah 26. Ya, maksudnya solat isyak pun tertinggal, solat maghrib pun tertinggal. Adakah berdosa? Kerana dia dalam keadaan tertidur. Tidak berdosa. Tapi walaupun apabila dia sadar, hendaklah dia qada akan solatnya. Ataupun dia tidur, contohnya melakukan apa? Dia tidur. Tengah tidur gitu ngelindur. Ceraikan isterinya contohnya. Tidur tapi ceraikan isterinya, memang tidur betul. Jatuh tak talaknya tuan-tuan? Tak jatuh. Sebab ketika tidur. Ketika tidur dia mimpi main judi judi mesin contoh. Dalam tidur main judi mesin, tapi dalam mimpi dosa ke tidak? Tak dosa. Ya, sebab dia dalam tidur tuan-tuan. Itu pertama yang terlepas daripada tuntutan melakukan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya. Yang kedua, golongan yang kedua, wa ansubhi hatta yakhtalim, iaitu anak-anak yang sampai akil balik, kanak-kanak sebelum akil balik. Kalau dia tak solat contohnya, tiap solat fardu 5 waktu, tak tutup aurat contohnya, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka dia tiada dosa, terangkat akan kolamnya. Tapi kalau dia melakukan, kita latih dia, maka dapat pahala. Yang dapat pahala tu terutamanya ibu bapanya. Tuan-tuan dalam masjid ni tidur ke semua? Ya, kalau tidur pun dapat pahala tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni. Saya ni bukan ngajar tuan-tuan, bual-bual. Lagi-lagi majlis ustaz-ustaz yang lain Saya ni bual-bual bukan ngajar. Saya cakap tadi ingat mengingat. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan tadi berzikir, berdoa, itu walaupun tuan-tuan tak ingat apa-apa tuan-tuan. Tuan-tuan duduk aja, itu adalah sebagai rawatan hati kita. Hati kita sedang dirawat. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan tadi zikir, tuan-tuan solat, itulah di antara cara-cara tanpa disadari hati kita sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Jadi golongan yang kedua tadi, kanak-kanak sampailah akil balik. Dan yang ketiga, siapakah yang tercatat terangkat akan kolamnya, tiada tertuntut melakukan perintahnya atau meninggalkan larangannya, wa an majnuna hatta yaqil. Ya, hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Ibnu Tirmizi wa Ibnu Majah. Golongan yang ketiga yang terangkat akan kolamnya, tiada tertuntut melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, yaitu orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila, sampailah dia berakal, sampailah dia sadar. Jadi kalau orang gila tu, dia tak solat ke, dia mencuri ke, ya, dan sebagainya, tiada dicatat akan amalannya. Jadi kita gila ke? Tak gila kan? Bukan kanak-kanak lagi kan? Maka tak cuti lah tuan-tuan. Maka tak cuti untuk kita beramal ibadah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah takwa kepada Allah lahir dan batinnya. Ya, kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah lahir dan batin. Tak cukup setakat lahir tanpa takwa batin. Apa yang dimasukkan takwa lahir? Luarannya, zahirnya, kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya tuan-tuan solat fardu 5 waktu, itu takwa lahir. Tuan-tuan solat berjemaah fardu 5 waktu, takwa lahir. Tuan-tuan mengerjakan puasa, takwa lahir. Tuan-tuan mengeluarkan zakat, takwa lahir. Contohnya tuan-tuan membaca Quran, takwa lahir. Tuan-tuan menuntut ilmu, itu takwa yang lahir. Manakala takwa batin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Abdul Samad Al-Palembang dalam kitab Hidayatus Salikin, tuan-tuan, takwa batin ini kita
lahirnya kita buat tadi, contohnya solat pada 5 waktu kita buat, pergi masjid kita pergi, zikir ya zikir, ada zikir asmaul husna ya lunga, itu takwa lahir. Tapi hendaklah disertai dengan takwa batin, hendaklah niat hatinya suci daripada penyakit-penyakit hati, mencari keredaan Allah. Dia melaksanakan ibadah, contohnya solat berjemaah, nuntut ilmu, semata-mata ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain, bukan kerana isin dengan mak mertua, bapak mertua, bukan kerana kalau tak pergi nanti membebel, bukan kerana nak dapat dipuji orang. Kalau ada perkara-perkara tersebut, bermakna takwa batinnya belum sempurna. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga takwa lahir dan takwa batin. Ya. Tuan-tuan, bagaimana supaya kita dapat menjaga takwa batin? Di antaranya kita banyak-banyakkan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkanlah kita membaca zikir, hauqalah dan istighfar. Zikir hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sejarahnya tuan-tuan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bagaimana terbitnya zikir al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Ibnu Abbas, diceritakan terbitnya zikir subhanallah, diceritakan apabila Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Malaikat ni tuan-tuan adalah makhluk Allah yang paling wakil. Wakil tu maksudnya ya, paling banyak lah, ya. Kalau bilangannya 10, songo kai 9 daripada 10 malaikat. 0.9 syaitan jin, 0.1 manusia kita. 0.1 aja daripada 10. Yang 9 tu malah malaikat. Jadi tuan-tuan, malaikat ini diceritakan, ketua malaikat ni yang paling tingkatan yang paling besar, maksudnya jawatannya ibaratnya pemimpinnya lah. Ada 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ya, ada 4 tu. Semuanya il semua. Dan diceritakan yang memikul aras. Aras ni adalah makhluk tingkatan yang paling tinggi lapisan langit, satu singgasana yang begitu luas. Dunia ni luas tak? Dunia ni luas tak tuan-tuan? Luas. Lagi saya ni bukan pergi makan angin, pergi pangan anginnya muar batu pahat, paling jauh Melaka. Rumah saya cakap, abang ni asyik jalan muar batu pahat Melaka, tak ada tempat lain. Jangan mengeluh, yang syukur setidak-tidaknya ajak juga berjalan. Ada orang terperap dekat rumah, pergi Tanjung Mas saja perginya, kata pula di Ali. Jadi kita tengok pun pergi Kedah, pergi Kelantan, ya Allah cantiknya, pergi Singapura, pergi Brunei, ya Allah, itu baru situ, belum sampai London, belum sampai Mekah dan sebagainya. Nampak besar, tapi luasnya aras ini, lapisan langit paling tertinggi sekali. Ibaratnya bumi ni kalau dibangkit, diumpamakan dengan aras tu, banding bezanya ibarat cincin dicampak dekat padang Sarah. Padang pasir Sarah tu besar tak? Besar. Ibarat cincin aja ni balik. Kecilnya bumi ni dibandingkan luasnya aras Allah. Yang aras tu makhluk paling tinggi. Yang mana aras ini dipikul oleh 8 malaikat, diceritakan. Dipikul 8 malaikat. Jadi malaikat mikul, ya Allah, kata Ibnu Abbas, kok apot banget. Apot apa? Berat. Ya Allah, kok apot banget ki, mikul ki. Wis ora tahan ki. 8 malaikat pikul. Lalu diceritakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai malaikat yang memikul aras ini, bacalah tasbih, bacalah subhanallah.
Apabila malaikat tu perintah Allah, wong angkat abot-abot kau ini kok baca tasbih kau apa kaitannya? Tak bantah. Malaikat tak bantah. Wong abot-abot kau ini kok baca subhanallah, kenapa toh? Kai ejek ke cemblok ke ngono. Kan? Itu pikiran kita. Malaikat sentiasa patuh atas perintah Allah. Dia tak pernah engkar. Kau baca subhanallah, yang baca subhanallah. Maka dengan keizinan Allah, dia pikul aras tersebut, 8 malaikat itu jadi enteng, jadi ringan. Lalu para malaikat pun mengamalkan tasbih, subhanallah, 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 walhamdulillah. Bila terbitnya disambung alhamdulillah, diceritakan Nabi Adam. Buka kitab Bahrul Madzi jilid 21 tak silap saya. Ketika malaikat ni, tuan-tuan, malaikat-malaikat ini, malaikat lah, sebelum malaikat Israel diperintahkan malaikat Jibril, ya malaikat Mikael turunkan dunia kono, jikut tanah, berbagai jenis tanah untuk dijadikan makhluk, iaitu Nabi Adam. Pelungah diceritakan malaikat-malaikat ni pergi, malaikat Jibril pun pergi. Apabila nak pergi bumi, nak ambil tanah, kata bumi, "Hei Jibril, kau nak ambil apa?" "Ambil tanah. Allah Ta'ala perintah, boleh kau ambil." Ini bahasa mudah lah tuan-tuan, bukan bahasa kitab. Boleh ambil, nak jadikan manusia kan, Nabi Adam boleh, tapi dengan syarat kau ambil tanah daripada aku ni, jadikan Nabi Adam, tapi besok keturunan Nabi Adam aku reti kapehe melpusut kau. Ni orang cocikok. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Wallahualam cakap Arab lah agaknya. Nanti kalau saya cakap Arab, tuan-tuan bingung pula. Saat tenang ni aku pun orang risau juga, ya. Jadi malaikat Jibril pun konjiko, aku ki konjiko, aku orang reti, melpusut ku apa orang. Tengok aku orang wani lah. Malaikat Jibril tak berani ambil. Begitu juga malaikat lain, sampailah giliran malaikat Israel. Malaikat Israel datang, "Wahai bumi, aku datang ni nak ambil berbagai jenis tanah. Boleh kau ambil. Nak jadikan Nabi Adam kan? Boleh kau ambil, tapi dengan syarat besok keturunan Nabi Adam yang daripada tanah ni semuanya mesti masuk surga." Kata malaikat Israel apa? "Apa aku peduli?" Dia tak cakap lagi tu. Ini perintah Allah. Kau kasih ke, kue KI ke, orang ke, aku jikut juga. Ini memang perintah Allah. Pasal semua masuk surga ke tak masuk surga tu bukan urusan aku. Aku ni diperintah kau jikut tanah dan bumi. Kau kaya orang kaya, aku akan golek juga, akan tak cikut juga. Sebab kau ini sebab kamu ni bumi makhluk Allah juga kaya aku. Jadi malaikat Israel KI orang KI cikut juga. Itu diceritakan, sebab itu malaikat Israel lah yang menyambut, tugasnya menyambut nyawa. Itu di antara asbabnya, wallahu alam, cerita yang sebenarnya. Lalu diceritakan tanah yang diambil itu berbagai jenis tanah. Ono tanah liat, ono tanah gambut, ono tanah bukit. Mungkin sing putih-putih ki tanah liat lagak iki. Mungkin sing hitam manis ki mungkin tanah gambut. Mungkin sing abang-abang kaya Mak Saleh ki mungkin tanah bukit, wallahu alam. Nak cerita tu panjang sampai besok pagi jawapannya. Saya tak cerita itulah. Sebab itu tanah kemudian diadun dengan air, dibentuk, kemudian bentuk macam manusia, kemudian nak keringkan dengan apa ni? Dikeraskan dengan api, kemudian disejukkan dengan tanah. Sebab itu kita ni manusia terutamanya memerlukan 4 unsur untuk hidup. Dengan keizinan Allah, perlukan tanah, air, api ataupun cahaya, begitu juga dengan udara. Apabila Nabi Adam ini dah dibentuk dan sempurna, Allah Taala nak masukkan roh daripada umbun-umbun, diceritakan sampailah masuk ke mata, matanya melek. Sampai ke hidung, boleh hampir bernapas, sampai mulut, mulutnya pun wahing. Wahing ni apa? Bersin. Bersin bersin. Apabila dibersin, sebab itu apa pertama yang dilafazkan oleh Nabi Adam diceritakan, iaitu mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Sebab itu orang bersin ni
sunat yang diri orang tu bersin, hacim. Alhamdulillah. Sing krungu ya kono yarhamkumullah. Itu sunahnya. Jadi malaikat pun sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tahlil. Kalimat tahlil itu diceritakan, kata Ibnu Abbas, daripada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh ni umurnya panjang. Ada yang menyatakan 950 tahun, dalam kitab perukunan 1000 tahun, ya. Tetapi yang beriman apa yang dibawa oleh Nabi Nuh tak ramai. Ada yang menyatakan tak sampai pun 100 orang. Ketika itu di antaranya orang yang pertama pengikut kaum-kaum Nabi Nuh ni, mula orang yang pertama menyembah berhala, bina berhala dan sembah berhala. Lalu Nabi Nuh banyak berzikir, mengajak manusia supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Lalu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka malaikat pun menyambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah takbir Allahu akbar itu diceritakan, kata Ibnu Abbas, apabila Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim ni nak dapat anak lama, tuan-tuan. Daripada berkahwin dengan isteri keduanya, Siti Hajar barulah dapat anak Nabi Ismail. Dengan Siti Sarah barulah dapat anak Nabi Ishak. Mula-mula dapat Nabi Ismail, anak ekor sicil, ngenteni suwi. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat mimpi perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelih akan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail ayahnya tanya Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ismail anakku, aku nak menyembelih kamu. Lalu Nabi Ismail kata, ini perintah Allah ke wahai ayahku? Ya. Kalau perintah Allah, jalankanlah wahai ayahku. Tengoknya Nabi Ismail, ya, orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim nak sembelih, Allah Ta'ala tukarkan dengan kambing kibas. Lalu Nabi Ibrahim bersyukur pada Allah, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Lalu disambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian perkara ini malaikat sampaikan kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad kagum di atas apa yang berlaku. Lalu Nabi Muhammad pun membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya kekuatan ataupun tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan pertolongan Allah untuk melakukan perintah Allah ataupun meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalaulah kita tuan-tuan sukar nak melakukan suatu perintah Allah, ada terdapat terdetik-detik penyakit-penyakit hati, ya, contohnya kita baca doa pun diuji juga. Baca doa pun aku seorang baca doa. Ini bukan Pak Imam sini, ya. Contoh, ya. Wow. Baca doa macam bila hari semalam. Tiba-tiba tengah makan disebut nama. Dipersilakan Ustaz Kamal untuk baca doa. Wah, hilang selera terus. Doa pengantin pula. Dah lama nikah ni, belum nikah lagi. Lupalah baca doa pengantin. Apa yang aku ingat ni? Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu apalah. Wah, apa aku nak baca ni? Baca doa selamat aja lah. Lagi kalau baca doa pengantin, ya Allah, dalam kampung ni aku seorang yang apa doa pengantin. Kan contohnya. Ada nak menunjuk tak tu? Pak Imam pun tak hafal. Anak hafal lah contoh. Baca doa tahlil, oh semua tengok Yasin, tengok anak Yasin depan mata pun tak tengok, tutup aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Mana ada orang baca? Aku aja tambah-tambah. Oh, hebat betul aku ni, ha. Ada perasaan macam tu? Tak kuat tak batinnya? Ada tak? Tak ada. Wah, aku tak ikhlas pula nak nunjuk-nunjuk. Tutup, berhenti aja lah. Kenapa berhenti, Mam? Aku macam tak ikhlas lah tadi. Dia tutup, berhenti terus. Wah, kacau. Engkong dah buat. Baca doa, berhenti. Terus saja tuan-tuan.
Dalam masa yang sama, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Kali pertama pun ada munjuk lagi. Astaghfirullahalazim. Banyak kali tuan-tuan. Mudah-mudahan penyakit itu akan lenyap, dihapuskan oleh Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Termasuklah membaca hauqalah tadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, nak baca zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni, tuan-tuan dalam keadaan kesusahan ke apa, banyakkan baca tu. Ada satu peristiwa tuan-tuan, ni cerita benar. Dalam zaman sahabat, nama ayahnya iaitu Malik, nama anaknya Auf, tak silap saya. Satu masa Rasulullah ni ajak pergi berjihad, pergi satu peperangan. Peperangannya apa? Saya dah lupa nama perang tu. Saya ni kalau dah lupa tak ingat, kalau ingat tak lupalah tuan-tuan. Kelalaian lah tuan-tuan. Saya tak sebutlah nama peperangan aja lah, takut silap. Lalu Auf ni anak Malik pergi berperang. Lepas balik dari berperang, orang Islam mendapat kemenangan. Lalu Rasulullah suruh baris. Punya baris. Ditengok ayahnya ni Malik bersama isteri, tengok, mana anakku, mana anakku, mana Auf. Ditengok tak ada. Dalam pembarisan tu tengok Auf tak ada berbaris. Lalu tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mana anakku Auf ni? Tanya sahabat-sahabat yang lain, tadi ada tak yang gugur syahid? Auf ada tak mayat Auf tadi yang gugur syahid? Dak ono. Golek tenan-tenan. Ono apa dah? Dak ono. Nama Auf ni tak ada, tengok tak ada. Apa kata Rasulullah kepada ayahnya Malik? Wahai Malik, anak kamu ni tak ada gugur syahid. Dalam pembarisan ni tak ada. Mungkin dia ditawan oleh pihak musuh. Wahai Malik dan isi kamu pulanglah dekat rumah dulu. Banyakkan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkan baca tu. Sayyidina Malik adakah melawan? Ya Rasulullah, anakku hilang kok baca la haula wala quwwata illa billahil azim napa? Patutnya suruhlah wong-wong kafir golek tenan-tenan. Buah ketibus pasir buah apa? Kan? Tapi tidak. Dia sayang pada Rasulullah dan ikut Rasulullah. Ikut apa? Apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Sebab tu kalau kita sayang pada Rasulullah, tak cukup sekadar sayang kalau tak ikut. Lalu Malik pun dekat rumah bersama isterinya baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Mangannya menang, sembayangnya menang, lepas sembayang baca meneh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rupa-rupane anak iki Auf dicekel, digawa, digeret. Geret ke digeret? Digeret ngono. Jadi orang tawanan pihak musuh. Jauh perjalanannya, berhari-hari nak sampai ke kem musuh. Diikat matanya. Diikat matanya lah supaya tak tahu dia nak jalan nak balik, supaya kalau terlepas pun tak tahu kemnya dekat mana, kem pihak musuh. Apabila dibuka ikatan matanya, rupa-rupa Auf ni dipalang ngono, dirantai. Tangannya dirantai, awaknya dirantai, sikile dirantai. Paham dirantai? Nek diobah ngono mendak kenceng. Tuan-tuan dah pernah ke negeri tak? Tak ya? Nak anda yang nak ke negeri? Janganlah tuan-tuan. Gari ni tuan-tuan, kalau diobah ngono mendak kenceng. Sebab tu dia orang narik-narik. Ni narik mendak ketat. Ya, mendak ketat. Jadi tuan-tuan, apabila tengah malam rantai ni kenceng tenan lu ngingkati. Dengan barakah ibu dan ayahnya dekat rumah membaca apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tiba-tiba kok rantai sing kenceng kai kok moni. Tapi moni ora koyo ngono lah. Iku koyo robot cup pula, ya. Robocop tadi Robocop. Aku ora pernah dulu. Robocop sing kereta dadi mulus dadi robot. Ki sikile rantene kok jadi longgar. Rantene jadi longgar. Ku iso metu, melorot ngono ciri wae. Au iso metu. Lepas tu dia nak pergi lari tu tuan-tuan, sempet jikok kambing.
Jikuk kambing. Kambing pihak musuh kita jikuk. Ada setengah riwayat ambil unta. Sebagai bukti ambil rampasan perang. Sebagai bukti dia diketahuan dapat rampasan perang jikuk kambing 5 ekor gunulah. Wallahu a'lam. Lepas kikok perjalanannya tu berapa hari, tekan rumah kikok sebentar air. Dia angkat, dibantu oleh malaikat. Tekan rumah, bapak tengah-tengah bengi malik ki karo wong rumah iki krungu wong beri salam. Isu-isu. Pukul 2 pukul 3 ngono lah. Mulutnya berzikir, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali dibuka pintu, rupanya anak balik, au dipeluk. Tengok dengan barakah membaca apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suara ni bagaimana nak memberkat mulut kita ni supaya ada barakahnya? Di antaranya mulut kita ni banyak-banyakkan berzikir. Banyakkan bercakap-cakap yang baik. Banyakkan membaca Al-Quran. Jadi ada barakah mulut kita. Macam kawan saya tuan-tuan, dia bekerja sebagai macam pihak naziran lah tuan-tuan. Pergi ke Mersing. Lalu dia tak lalu jalan shortcut keluang tu apa namanya, Feldanita Dia lalu Jamal Luang. Balik maghrib. Sampai Jamal Luang tu maghrib dia seorang aja. Kawannya lalu Feldanita. Dia pasal balik Johor. Tengok tepi ada yang temankan. Kepala badan tak ada. Oh ni aku balik sulap ni. Jangan kena. Baik luar kereta cermin. Kalau dalam kereta jangan buat cerita. Sekali tengok pandang kepala, tengok badan tak ada tuan-tuan, kepala tengok. Yang kawan saya ni nak baca ayat kursi tak keluar-keluar. Allahumma barik lana, Allahumma laka sumtu, Allahumma janibna. Apa? Nak baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Tak jadi, tak keluar. Sebab selalu baca sangat tuan-tuan. Di akhirnya baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hilang tuan-tuan. Hilang. Mungkin dia baca dengan yakin. Dia baca dengan yakin dan baca Allahumma barik lana tu memang dah amalan hariannya. Sebab tu orang kadang-kadang ada kena histeria kan. Meraung, suaranya berubah. Kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kita baca kul huwallahu ahad. Kau baca salah. Kita baca surah dia sadar. Dia komen kita baca, kau baca salah lah. Kenapa? Kenapa baca kul? Dia huruf qaf lah, kul, katakanlah. Kau cakap kul, makanlah. Tak pening kita baca kul wahad, dia boleh komen kita. Lari tuan-tuan. Baru kawannya datang baca dengan betul. Baru tolong, baru keluar biasa. Saya macam pelik. Kawan saya ni dia darut sifat dia boleh. Kau ni baca apa? Kok baca kok iso? Tolong, janganlah baca aku. Aku panas. Tolong jangan baca lagi. Yang aku baca, kau baca apa? Baca ayat kursi. Aku baca ayat kursi, kau tak apa-apa. Ayat kursi kau ada lain ke? Sama je. Tapi kenapa kau baca dia tolong? Kan? Yang aku baca dia bagi buat biasa, tak apa-apa. Kenapa? Di antaranya dia yakin apa yang dia baca. Dan mungkin betul bacaannya. Yang kita baca, agak-agak kening apa raya? Agak-agak mandi apa raya? Kita orang mandi kan? Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, lari tajuk lah tuan-tuan, banyaknya lari tadi. Jadi pertamanya tuan-tuan, jalan kita mendekat kepada Allah tuan-tuan, kita kena takwa kepada Allah lahir dan batin. Yang keduanya, jalan mendekatkan diri pada Allah tuan-tuan, apabila kita berhadapan dengan Allah, lupakan makhluk. Tetapi apabila kita berhadapan dengan makhluk, jangan lupakan Allah. Apa contoh tuan-tuan? Kita pergi kebun. Pokok kelapa sawit tu makhluk ke Allah?
makhluk. Allah Ta'ala yang jadikan pokok kelapa sawit tu. Jadi kita jangan lupa Allah apabila berhadapan dengan makhluk. Kita petik kelapa sawit, jangan lupa dengan Allah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah Allah. Apabila jatuh, lah cilik wah dah wis nyelet pun dia cilik. Lah ngeluh pula. Alhamdulillahnya mana? Dah hisap, ya. Ingat Allah, ya, apabila bercakap. Azan dulu, nanti kita sambung sikit, insya-Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. آتِ سيدنا محمد وسلم فلنا والشرف والدرجة العالية رفيعا ومعصومكم محمودا يجي وانته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan hadirin hadirat, jalan mendekatkan diri pada Allah. Apabila kita berhadapan dengan makhluk, jangan lupakan Allah. Apabila berhadapan dengan Allah, lupakanlah makhluk. Contohnya kita nak minum ni, kita nak minum, tengok air ni makhluk ke? Makhluk kan? Jangan lupakan Allah. Ingat siapa yang menjadikan air, siapa yang memberi kita air? Allah. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim setidak-tidaknya. InsyaAllah ada keberkatannya, tuan-tuan. Ya. Apa-apa kita jumpa makhluk, kita nak makan, jangan lupa baca bismillah. Kita nak memakai pakaian, jangan lupa baca bismillah. Ya, insya-Allah mendapat keberkatan perbuatan yang baik, tuan-tuan.
kita mulakan dengan membaca bismillah, insya-Allah ada keberkatannya tuan-tuan. Tetapi apabila kita berhadapan dengan Allah, contohnya kita solat tuan-tuan, ya, apabila kita solat, nak mendirikan solat, ya, kita nak mengucapkan kalimah takbiratul ihram, ya, berserta dengan qiyam, berserta dengan lintasan hati, lintasan niat dalam hati, tiga-tiga tu serentak. Ketika kita qiyam, mulut menyatakan, mulut melafazkan Allahu Akbar, disunatkan mengangkat kedua tangan, ya, Allahu Akbar, ya, dalam hati lintasan niat takbiratul ihram, iaitu tuan-tuan, apabila kita dah takbiratul ihram, diharamkan segala percakapan, perbuatan dan begitu juga hati kita yang tidak ada kait mengait dengan sembahyang. Semuanya tumpukan pada solat kita, bacaannya, perbuatannya, begitu juga rukun qalbinya, niatnya, semata-mata kerana Allah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, godaannya besar. Tadi pergi nak cari kunci, tak jumpa. Nak cari kunci kereta beza, tak jumpa-jumpa. Cari sana, tak ingat taruh beg mana, ya. Rumah nombor 1 ke rumah nombor 2 ni, contoh, lupa cari, tak jumpa kunci. Tapi apabila takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh, rupa-rupanya nampak kuncinya tu bawah tapak, apa ni, bawah tempat kesak kaki depan rumah. Oh, dekat situ dalam masjid. Masa sembahyang ingat tuan-tuan, kadang-kadang masa Allahu Akbar ini, kalau balik makan nasi lemak ni, ada ayamnya, sambal tumis lebih, kacang tak digigi taruh tepi lah. Tengah sembahyang boleh fikir, mulut baca Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kasira. Mulut kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dalam hati nasi lemak lagi besar. TV malamnya ada perlawanan bola. Wah, ni pukul 9 ni, tak boleh lambat-lambat. Baca wasal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Wasal aja. Selalu wakaf. Itu okey juga. Jangan wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Dalam hati je. Nak cepat? Dalam hati. Habislah tuan-tuan. Jadi kita berhadapan dengan Allah, lupakan makhluk. Tapi apabila kita berhadapan dengan makhluk, jangan lupakan Allah. Bang, jom kita pergi bandar. Dah waktu asar ni, 4-5 minit masuk waktu asar. Pukul 4 isinya, bang, pergi bandar, jom makan Kentucky Fried Chicken, makan ice cream vanilla. Kemudian kita belanja lagi makan Jepun yang jalan. Abang jangan takut, ayang belanja, anak tadi baru bank in kan. Wah, 2K. Oh, 2K berapa? 2,000. Ayang cakap, ya ku? Tapi yang ini dah nak masuk asal lah, yang 4-5 minit. Dibuatnya kita makan tercekik mati sebelum sembahyang asar. Oh, rugi kita ni. Nantilah yang makan tak lari ke mana. Apa kata kita siap-siap pergi sembahyang dulu berjemaah. Balik sembahyang barulah kita melantak. Boleh tak yang? Sebab dia ingat Allah. Betul. Dia dulukan dulu. Makan tu bila-bila boleh ke ada. Ingat pada Allah. Yang ketiga, jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, reda terhadap kurniaan Allah sedikit ataupun banyak. Reda kurniaan Allah sedikit ataupun banyak. Tuan-tuan nyawit, bang, ayang bukan apa, nak cakap dengan abang tapi berat lah. Cakap sedih-sedih pula tu. Pergi jemputan semalam cuti sekolah, ayang rasa tercabar lah abang. Malu pula abang nanti. Kenapa? Gelang ni abang, gelangnya halus betul, dengan benang macam besar benang. Kawan-kawan kita, bang, gelangnya besar macam jantan abang tu. Saya bukan nak tunjukkan jam saya baru, tak. Jam, gelangnya besar-besar bang.
abang, berikanlah gelang. Yalah, insya-Allah nanti abang nyawit dululah. Sekali nyawit selalu untuk 10 ceketeng, 10 gerabak. Tiba-tiba kok cuba dapat 2 ceketeng. Allah disebut. Allah. Siti jangan. Sikit ke banyak sebut alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Macam mana supaya kita bersyukur? Kata Rasulullah, kita kena pandang yang lagi bawah daripada kita. Dalam bab dunia, kata Rasulullah disebut wan nazaru ila man fawqahu fid dunya. Dalam kesenangan dunia ni tuan-tuan, supaya kita mendidik syukur, kita pandang yang lagi bawah. Selalunya dapat 10 ceketeng, tiba-tiba dapat 2 ceketeng, jangan mengeluh. Macam mana supaya jangan mengeluh? Kata Rasulullah, pandang yang lagi bawah. Ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur dapat 2 gerabak, walaupun selalunya dapat 10 gerabak. Ada orang yang cuma 1 gerabak aja. Yang 1 gerabak lagi bawah, syukur pada Allah. Ada juga 1 gerabak yang ada langsung tak ada bau kelapa sawit. Betul? Tandang lagi bawah, yang langsung tak ada kelapa sawit, syukur pada Allah, aku ada nikmat boleh bekerja dengan orang yang ada sawit upah, kan? Tengok, pandang yang lagi bawah. Sebab itu sesuatu yang berlaku pada kita ni, bagi kita mungkin tak baik, tapi Allah Ta'ala beri juga, ada hikmahnya, kena terima. Sebab ada satu kisah tuan-tuan. Kisah ni bukan cerita dalam Quran, bukan cerita dalam hadis. Cerita orang salafus soleh. Tuan-tuan ambil contoh boleh, tak ambil pun tak apa. Ada seorang pakcik. Pakcik dia tak ada berapa harta. Hartanya cuma seekor kuda betina dengan seorang anak lelaki. Pula kuda betina yang seekor ni asyik bereng aja kerjanya. Bereng tu bereng. Dia belum ada jantan. Asyik melawar je. Suruh berlari dia tak nak, suruh angkat barang dia tak nak, angkat sikit-sikit aja. Sebab dia tak ada jantan. Pernah bela kuda tadi? Oh tak, patutlah tak tahu. Ustaz dah bela ke? Tengok aja. Orang pun kata, pakcik ni malang betul lah. Dah lah tak kaya, anak laki cuma seorang, kuda pula cuma betina, seekor aja, keset pula tu, asyik bereng aja. Malang betul lah pakcik ni. Pakcik tu jawab apa? Yang tak baik tak semestinya tak baik, yang baik tak semestinya baik. Itu aja jawapan dia. Lalu pakciknya pun satu hari bawa kuda yang malas tadi, suruh berlari, dicepeti pukul, tak berlari, buat selama je. Kalau nampak kuda jantan, gitulah. Jadi pakcik ni penat. Dia duduk bawah pokok, terlupa kuda yang seekor tadi ni, terlupa nak tambat. Pakcik ni penat, tertidur. Sekali tidur, tangi kudanya hilang. Golai orang temu-temu. Sedino orang temu, orang dino orang temu. Orang cakap, pakcik, sian pakcik ni. Dah lah harta cuma kuda betina seekor, hilang pula tu. Sabar ya pakcik ya. Pakcik tu cakap apa? Yang tak baik tak semestinya tak baik, yang baik tak semestinya baik. Itu aja jawapan dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, kuda hilang ni musibah ya. Musibah tak? Musibah. Rupa-rupanya ada hikmahnya. Kudanya hilang pergi mana? Pergi ke hutan yang berhampiran. Dekat hutan pula banyak kuda-kuda jantan dia. Maka kuda pakcik pergi hutan ni kuda betina, ayu. Jadi kuda jantan ni bereng. Bereng tu bereng. Kuda jantan yang dekat hutan tu ada 6 ekor, bereng kejar kuda betina ni. Bayangkan ya, Ajah. Dulu Ajah anak dara cantik gitu, 6 orang lelaki kejar serentak. Tak bingung. Jadi tuan-tuan, kuda betina ni pun takut. Dia pun balik kampung nak jumpa tuannya pakcik tadi. Yang kuda jantan ni dah rasa nak kuda bereng, dia ikut sama balik. 6 ekor kuda ikut balik.
Jadi pakcik ni daripada seekor dapat 6 ekor kuda free. Jadi berapa? 7. Sebab tu yang tak baik tak semestinya tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Pakcik daripada seekor jadi 7 ekor kuda. Wah pakcik, dah kaya lah pakcik ni. Kuda hilang sekejap dah balik. Lepas tu bawa 6 ekor kuda. Wah pakcik, dah kaya lah pakcik ni. Pakcik tu cakap apa? Yang baik tak semestinya baik. Yang tak baik tak semestinya tak baik. Rupa-rupanya memang betul. Yang baik tak semestinya baik. Pakcik tu kata, wahai anak lelakiku, 6 ekor kuda yang mendatang ni semuanya liar, tolong jinakkan. Anaknya anak yang taat. Baik ya. Bayangkan kuda liar nak jinakkan. Kalau lagi kecil tak apa, ni dah dewasa. Akhirnya anak pakcik ni, bukan dia jinakkan kuda, kuda 6 ekor jinakkan anak pakcik ni. Ditendang-tendang macam bola, sepak sana, sepak sini. Akhirnya anak pakcik ni jadi OKU, kaki tempang. Tengok, yang baik tak semesti baik. Orang tanya, pakcik, malang betul pakcik ni. Baru kaya sekejap, anak dah tempang. Pakcik cakap apa? Yang tak baik tak semesti tak baik. Yang baik tak semesti baik. Itu je jawapan dia. Pakcik ni gelodok betul. Takut tanah-tanah gua je ngono. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh ada modal malam ni. Kalau pergi pasar, balik lambat. Bang, abang ni pergi pasar Parihyan ni beli ikan ke buat ikan? Senang jawab. Yang tak baik tak semesti tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Abang ni pergi kelas ke buat tempat kelas? Yang baik tak semestinya baik. Yang tak baik semesti tak baik. Jawab gitu je lah tuan-tuan ya. Tapi jangan buat betul-betul sampai ngajuk Ustaz Kamal lah saya pula kena. Ringkaskan cerita, anak pakcik ni jadi OKU. Buruk tak? Musibah tak? Musibah. Tapi ada hikmahnya. Bagi kita buruk, tapi rupanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Rupa-rupanya dalam masa yang sama, pihak pemerintah, pihak negara tadi ni mengalami ancaman musuh. Pihak pemerintah telah kekurangan tentera. Lalu pemerintah ketika itu, wahai tenteraku, pergi ke kampung-kampung, cari orang bujang yang sehat, wajib jadi tentera. Kalau tak nak jadi tentera, cantas kepalanya. Contoh. Jadi termasuklah kampung pakcik ni. Pihak tentera cari anak-anak muda yang sehat, kena jadi tentera. Jadi anak pakcik ni walaupun bujang terselamat sebab dah OKU, betul? Ada hikmahnya. Wah pakcik, selamat anak pakcik bujang tadi. OKU tak jadi tentera. Pakcik cakap apa? Yang tak baik tak semesti tak baik. Yang baik tak semestinya baik. Rupa-rupanya memang betul, ada hikmah. Orang bujang-bujang, orang kampung pakcik tadi yang pergi perang tadi jadi tentera, nak tak nak memang kena jadi tentera, semuanya terbunuh dalam peperangan. Tak ada seorang pun yang hidup. Jadi dekat kampung tu tinggal anak dara je tuan-tuan. Wah, tuan-tuan dah ketawa lah. Dia dah tahu cerita ni. Anak dara tu pun semakin lama semakin besar tuan-tuan. Jadi keinginan nak berumah tangga dah meninggi. Tak ada calon yang nak dikahwini. Yang ada pun orang-orang lama, no power. Janganlah marah pula. Dah tak ada siapa. Nak harap orang parit yuk, jauh sangat. Pun lebih kurang aja ni. Jadi akhirnya pun tuan-tuan, tinggal anak pakcik tadi yang tempang tadi, OKU yang bujang. Akhirnya, ya Allah, dipinang anak pakcik ni oleh seorang, bukan seorang, 4 terus tuan-tuan. Cukup kotak. 4 terus yang pinang. Anak pakcik ni yang paling kaya, yang paling cantik. Wah pakcik, untung anak pakcik walaupun OKU dipinang 4 orang terus. Yang kaya, yang paling cantik. Pakcik dia cakap apa? Yang baik tak semesti baik. Yang tak baik tak semesti tak baik. Ini kalau saya cerita, saya layan ni sampai pagi tak habis tuan-tuan. Jadi saya tak cerita lah sampai habis. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Sesuatu yang berlaku itu ada hikmahnya. Jadi kena reda. Sebab tu
Yang keempat, jalan untuk mengingati Allah. Ingatlah kepada Allah di waktu senang ataupun susah. Sebab itu tuan-tuan, ingat pada Allah ini. Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Ahzab ayat 4. Allah Ta'ala telah berfirman apa tuan-tuan? Surah Al-Ahzab ayat 44. Allah Ta'ala telah berfirman dekat sini, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai sekalian mereka yang percayakan Allah Ta'ala, sebutkanlah Allah Ta'ala itu sebanyak-banyak. Maksudnya disuruh banyak menyebut Allah banyak-banyak, dan ucapkanlah tasbih pada waktu pagi dan waktu petang, siang dan malam. Maksudnya tuan-tuan, kita hendaklah mengingati Allah dalam semua keadaan. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua keadaan, terutamanya dalam 4 keadaan ini. Kita ingat pada Allah ni dalam semua keadaan, terutamanya dalam 4 keadaan ini. Pertama, ketika kita taat pada Allah pun kena ingat pada Allah. Ya Allah, hari ini hujan-hujan pun, ya Allah, aku syukur padamu, ya Allah. Kerana hujan-hujan pun aku boleh sembahyang maghrib berjemaah, ya Allah, dengan pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, walaupun hari ini ada cerita best lepas maghrib, cinta dua antara benua, yang ada kena mengena dengan kisah aku hidup dulu, ya Allah, aku mampu juga duduk dalam majlis ilmu, ya Allah. Walaupun yang ajar tu cakap Jawa apa dia omong, aku mampu lagi duduk, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah. Dia kerana apa? Ingat pada Allah. Tapi kalau dia ingat pada Allah, kira okey lah aku ni. Walaupun hujan-hujan, aku boleh piksa pergi masjid. Yang lain dan jingkrung kat rumah ni. Dah mula lah. Dah mula. Sebab tu kena ingat pada Allah. Ketika kita taat tu kena ingat pada Allah. Apabila kita ingat pada Allah, kita taat, maka ada perasaan khauf, maka ada perasaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diterima akan amal ibadahnya. Amal ibadahnya ni, amal ibadah yang kita lakukannya akan bernilai tinggi betul kalau dia melakukan mencari keredaan Allah. Tapi kalau bukan mencari keredaan Allah, nilai amal ibadah tu biasa-biasa je tuan-tuan. Biasa-biasa. Kalau melakukan amal ibadah bukan mencari keredaan Allah, dia biasa-biasa je. Nilainya tak tinggi. Takut-takut tak ada nilai langsung, tuan-tuan. Ya. Contohnya kata alim ulama, kalau orang dulu orang Arab, dia bawa duit dalam uncang kan? Dalam uncang. Bayangkan kalau buat amal ibadah yang banyak bukan mencari keredaan Allah, uncangnya kebuk. Sekali ditokke ngono, sak genggam ngono uncangnya. Beli apa balik? Sekali keluarkan dalam uncang tu kok batu kecil kerikil. Payu apa ora? Payu apa ora? Ya orang payu batu kerikil, amalannya wakah tenang tuan. Tapi bukan kerana Allah. Ibaratnya kaya batu kerikil mau dalam uncang. Tapi kalau amalannya ikhlas kerana Allah, walaupun sikit, dalamnya tu uncang tu je mungkin dinar, mungkin dirham. Kalau banyak jadi keredaan Allah, kepekih dinar atau dirham. Sebab itu tuan-tuan, kata alim ulama, ingatkan kata mbah saya aja. Rupanya saya baca kitab, terdengar ceramah tuan-tuan daripada ulama. Kita beramal ibadah ni, kalau memberi sesuatu, contohnya bersedekah, buat kebaikan, buat amalan, koyong guang uyuh. Koyong guang uyuh. Tahu guang uyuh? Tuan-tuan, kalau guang uyuh ada sebut-sebut tak? Mam. Mana Mami? Oh sana. Satu lagi mana Mami? Mam. Malam tadi aku buang air kecil hujan-hujan 5 kali. Rugi betul lah Mam. Ada macam tu? Ada ingatkan semula tak tuan-tuan? Tuan-tuan buang air besar, ada ingatkan semula tak? Wes entak je, wes mana ya? Mikir ke mana? Mikir mana apa dah? Oh, aku meneng aja kau yang mikir mana lagi. Rugi betul lah tadi malam masuk tandas 2 kali ya. Tuan-tuan dah bagi 2 Mam, utama usi. Saya bagi 5,000 ni. Betul lah kata nak betulkan tikap kan? Ambil lah tikap. Ambil. Lepas tu dia tak kisah kau buat ke tak buat terpulang. Tapi dia mikir, aku dah bagi 5,000. Tingkapnya kok bodoh. Gawe kata dah.
Dah sebut-sebut lah. Lagi-lagi kalau ungkit jangan. Tak ada nilainya. Yang kedua, pertama, ketika kita melakukan ketaatan, ingat pada Allah. Yang kedua, ketika kita melakukan maksiat, lagi-lagi sengaja. Apabila kita ingat Allah, apa kebaikannya, maka akan segera bertaubat. Jalan pergi kebun, lalu balik Andin tadi ya? Lalu tak ada rumah kanan kiri, kok ada pisang tanduk beret parit, tengah tua-tuanya betul ni. Wah, ini kalau dibuat krepek pisang tanduk ni, hui, 15 sekilo. Sekilo ambil RM40 lah. Saya tanya kat Johor Bahru, kat sini mungkin murah lah katnya. Wah, tengok kanan, tengok kiri, atas, bawah, belakang, tak ada orang. Bawa parang panjang pula. Wah, ini cukup baik ni. Sabar terus masuk dalam bakul. Tengah jalan itu, kok teringat, ya Allah, teringat Allah. Apa yang aku dah buat ni, ya Allah? Kau curi pisang tanduk. Kerana pisang tanduk nanti aku makan, isteri aku makan, anak-anak aku makan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Insaf lah. Tapi pisang ni buat balik lagi. Tak boleh. Pulangkan aja, taruh kat buah pokok. Boleh? Ya tak boleh. Wah, pisangnya tadi kok neng pokok tiba-tiba wes dipotong tugel ngono kok. Ya kena sambung balik. Tuan-tuan boleh sambung balik pisang tanduk tu? Ya tak, ikatnya tak betul, tak sama. Nanti layu. Akhirnya kena jumpa tuan tu juga. Kena jumpa. Tuan Haji, saya minta maaf lah Tuan Haji. Tuan Haji nak hukum-hukum lah. Kalau suruh bayar ya saya bayar. Yang penting Tuan Haji dah maafkan. Saya sebenarnya tadi curi pisang tanduk Haji di jalan tu. Minta halal ya. Apa halal-halal? Engkau kena ngupah kelapa sawit sebulan. Petik kelapa sawit aku, tak ada gaji. Itu baru aku maafkan. Buatlah kau sebulan. Macam kisah ayah sihat Abdul Qadir Jalani makan apple tu. Sebab apa dia sadar? Sebab dia ingat pada Allah. Kalau dia tak ingat pada Allah, betul lah kan? Nombor 3, bila masa kita ingat pada Allah. Nombor 3, keadaan nombor 3, apabila kita menerima nikmat Allah, kalau kita ingat pada Allah, kita akan syukur. Kita kena sakit gawat contoh. Tiba-tiba jiran kita petang-petang tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Napa temah? Alah ni lah ni, ada sikit nak bagi bubur kacang. Anaknya semalam balik buat bubur kacang dengan buah durian. Jadi sikit buah duriannya kita buat bubur kacang. Jadi temah datang ni, bawalah semangkuk durian bubur kacang ni. Kau ni bawa janganlah bubur kacang. Kau dah tahu aku sikit gawat kan? Kau macam nak matikan aku je ni. Ya Allah, ingatlah pada Allah. Orang nak bagi, sebut Alhamdulillah. Siapa yang gerakkan jiran tadi buat bubur kacang? Allah. Sebut Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, bawakan bubur kacang. Kau makan tak makan tu lain cerita. Terima kalau boleh. Orang bagi, balas pemberiannya. Dia bagi bubur kacang, kita bagi anggur tak ada biji. Kalau boleh, kalau boleh balas. Kalau tak mampu balas, apa yang perlu buat? Kita doakan. Ya Allah, minta maaf lah, awak hantar saya pinggan ada barang, saya pulangkan tak ada apa-apa. Malunya saya nak bagi kelapa sawit, awak pun ada kelapa sawit. Jadi saya doakanlah semoga rezeki awak diberkati dan ditambah ya Allah. Doakan dia. Itu sebaik-baiknya. Kita ingat pada Allah, nikmat kita bersyukur. Dan yang keempat, apabila kita ditimpa musibah, kita kena ingat pada Allah supaya kita apa? Kita akan menjadi orang yang sabar apabila ditimpa musibah. Dan yang akhir sekali, jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, amalkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mampu buat semua, jangan sampai ditinggalkan semua. Macam sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Satu masa Anas bin Malik ni orang bagi minyak wangi. Anas bin Malik kalau orang bagi minyak wangi,
sama ada bau minyak wangi itu suka atau tak suka, Anas bin Malik tetap ambil. Kerana apa? Kerana dia menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak menolak 3 pemberian. Pertama, Nabi tak pernah tolak kalau orang bagi minyak wangi. Nombor 2, Nabi tak pernah tolak kalau dibagi bantal. Nombor 3, Nabi tak pernah tolak kalau dibagi susu. Dan satu lagi tuan-tuan, satu contoh sahabat Nabi, kalau kita tak mampu mengamalkan sunnah, jangan menghina sunnah. Tuan-tuan tak mampu nak pakai serban, jangan mengejek orang pakai serban. Tuan-tuan tak mampu nak bela janggut, jangan menganjing mengejek orang yang bela janggut. Kau ni boleh pakai janggut macam kambing lah. Baik, jangan. Kalau tak buat tak apa, tapi jangan menolak sunnah Nabi. Sunnah ni benda yang, kalau yang sunat dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Sunnah yang wajib memang kena buat. Yang sunat ni kalau tak buat pun jangan mainkan sunnah Nabi. Satu contoh sebagai penutupnya, dalam zaman Rasulullah memerintahkan umat-umatnya, ni perkara ni sunat, dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Apabila kamu bangun tidur, hendaklah kamu cuci tangan 3 kali sebelum membuat sesuatu. Kerana ketika tidur kita tak tahu tangan kita di mana. Itu sunnah Nabi tuan-tuan. Jadi kalau bangun daripada tidur, jangan buat apa dulu. Jangan gosok gigi dulu, jangan berwuduk dulu, jangan pegang handphone dulu. Ikut sunnahnya, suruh basuh tangan dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tangan. Niatnya mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala. Kerana apa? Ketika kita tidur, kita tak tahu tangan kita dekat mana. Mungkin masa kita tidur tadi, lambung sebelah kanan, tapak tangan dekat pipi kita. Sekali bangun tidur, tangan kita dekat kelengkang kita. Tahu tak? Mungkin tadi malam masa tidur uti-uti. Jangan cakap uti-uti apa-apa. Tahu tak? Tak sadar. Sebab itu disuruh bangun tidur basuh tangan dulu sebelum buat sesuatu. Lalu ada orang lelaki, ya Rasulullah, itu orang tidur tak disiplin. Dia kata, itu orang tidur tak disiplin. Aku tidur disiplin lah, macam ni aja lah, kata dia. Itu orang yang basuh tangan bangun tidur tu tidur tak disiplin. Dia macam memainkan sunnah Nabi tadi. Allah Ta'ala nak tunjukkan tuan-tuan, sekali bangun tidur, tangan dia sebelah kanan, sebelah kiri saya lupa, tangan dia masuk dalam duburnya paras pergelangan. Uti-uti pula. Dia jarinya aja. Ini tangan ni masuk dekat ni, nak tarik macam mana? Barulah dia tahu. Kata dia tangan dia disiplin sangat. Jadi tuan-tuan, sunnah Nabi ni kalau tak mampu, ya, tak buat, tapi jangan sekali-kali menghina sunnah Nabi. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya nak minta tolong bagikan ni. Satu. Satu lagi ni ada. Ni lain. Ya. Okey. Saya nak terangkan yang satu jadi. Yang satu tu doa selamat. Tuan-tuan tak payah saya terangkan. Doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tu saya berserta maknanya. Jadi kalau tuan-tuan kalau baca, tuan-tuan tahu maknanya. Yang keduanya tuan-tuan adalah doa. Sebaik-baiknya tuan-tuan baca setiap kali lepas sembahyang fardu, dan lagi-lagi pada lepas sembahyang Jumaat. Kalau Pak Imam ni bagus, lepas sembahyang Jumaat, lepas baca doa sultan ke, ya, tambah dengan doa ni. Saya ambil dalam kitab Wa Isbahul Falah, Wa Isbahul Falah, dekat atas tu. Ya. Dekat atas tu ada tulisan Wasahul Afra wa Isbahul Falah. Kitab tu. Baca doa ni setiap kali lepas solat, lagi-lagi lepas sembahyang Jumaat, insya-Allah akan diluaskan akan rezekinya, ya.
Ya Allahu ya Ahad ya Wahid ya Mawjud ya Jawadu ya Basit ya Karimu ya Zatauli ya Ghaniyun ya Mughni ya Fatahu ya Razak ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Badi'as samawati wal ard ya Zal Jalali wal Ikram ya Hannanu ya Mannan infahni minka binafhatin khairin tufnini biha amman siwak in tastaftahu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Bawah tu ada nota kakinya ya. Nota kaki tu maksudnya rujukan ayat Quran. 30 surah Al-Anfal ayat 19, 31 surah Al-Fat ayat 1, 1 Shaf ayat 13. Dan bawahnya tuan-tuan, lagi-lagi kalau orang banyak utang dan sebagainya, bacalah doa ni. Allahumma ya Ghaniyun ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Wadud, ya Zal Arsil Majid, ya Fa'alu lima yurid. Agnini bihalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak wahfazni bima hafizta bihi zikra wansurni bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman adada khalqihi ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Cuma kalau jamak ni imam kena tukarlah. Yang aku tu tukar pada imbuhan ramai kami ya. Jadi setakat itu saja. Kalau ada salah dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.